السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بالحق يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena tidak ada bekalan yang akan menyelamatkan kita di alam perjalanan abadi ke akhirat, dan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla selain daripada bekalan kita beribadat, bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya orang-orang yang beriman kemudian dia bertakwa, maka faqad faza man ittaqa, faqad fazal muttaqun, berbahagialah orang-orang yang bertakwa, yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita hari ini sudah berada di hari yang ke-14 Ramadan. Kita duk ingat ke lama sangat Ramadan ni? Duk mikir awal lagi ni. Rupa-rupanya 10 hari Ramadan telah berlalu. Kitanya masih lagi di takut lama, masih lagi di tempat yang lama, tak meningkat naik. Orang pergi masjid, kita pergi juga, tapi jarang-jarang. Orang lepas solat duduk dalam halaqah tadarus Al-Quran, kita tak duduk, bangun balik. Orang lain baca Quran, kita tak baca. Orang lain beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kita leka, lara, maka ini suatu kerugian yang amat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Malu besarlah orang, mana-mana manusia, mana-mana orang yang sempat hidup di bulan Ramadan, dia sempat bersama dengan Ramadan, tetapi Ramadan datang, kita tidak ada persiapan. Hidupnya kita dalam Ramadan, tetapi tidak ada perbezaan di antara Ramadan dengan tidak, selain daripada tak makan tengah hari. Ataupun ada di kalangan manusia yang langsung tak hirau pada Ramadan, bagi dia Ramadan dengan tak Ramadan sama je, lantak belaka, semaya pun tak, puasa pun tidak. Maka itu manusia di luar daripada kotak pemikiran kita, kita serahlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang nak menjadi perkiraan kita, iaitulah orang-orang yang nak jadi baik. Sebagaimana kata di para ulama, ada yang riwayatkan daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Man lam yughfar lahu fi Ramadan, siapa yang tidak mendapat keampunan Ramadan, dalam bulan Ramadan, artinya dia tidak berusaha untuk jadi baik, dia tidak bertaubat, dia tidak beristighfar, dia tidak puasa dengan sebaik-baiknya, mana fala fa kaifa yughfaru fi ma siwa, bagaimana dia nak mendapat keampunan Allah luar daripada Ramadan? Kita kata rahmat Allah Ta'ala luas, cuma kata-kata ini bukanlah arti pengampunan Allah Ta'ala itu duduk di Ramadan saja, tidak. Tetapi kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahawa musim ini musim khairat, musim kebajikan. Orang berlomba-lomba pakat gi berebut-rebut untuk berdekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
at-taqarrub ila Allah dengan pelbagai amalan. Orang yang sihat wal afiat beribadat dengan tubuh dia berpuasa. Sebab syarat nak berpuasa tu Allah Ta'ala letak, iaitulah orang-orang yang sihat tubuh badan. Kalau orang sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa dia sakit atau dia bermusafir, maka dia dibenarkan untuk berbuka puasa, tetapi fa'iddatun min ayamin ukhar, dia kena ganti pada hari yang lain. Ini dia panggil, kebenaran ini diberi bukan mutlak. Kalau sakit tak payah gantilah. Sakit boleh buka tapi wajib ganti. Kategori sakit telah kita bincang panjang dalam kuliah-kuliah Ramadan, dan insya-Allah pada hari ini juga kita akan huraikan ayat puasa di dalam kuliah kita nanti selepas solat Jumaat ini. InsyaAllah kita adakan kuliah untuk menghuraikan ayat kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, kalaulah 10 yang terawal kita tidak pecut, kita tidak berlari, kita tidak kuat, tak apa, maka ambillah peluang 10 yang tengah yang masih wujud ini, 10 yang akhir ini. Kemudian insya-Allah kita bila 10 yang akhir, biarlah kita menjadi manusia yang betul-betul bertawajuh pada Allah Azza wa Jalla, kerana 10 yang akhir hanya 10 hari yang terakhir sahaja. Malamnya diharapkan kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar, siangnya kita berpuasa ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita menghabiskan ruang pada siangnya dan malamnya dengan tadarus Al-Quran, dengan tilawatul Quran. Jadi Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim, iaitulah Al-Quranul Karim ini kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya Al-Quran, sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dan umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang banyak faedah dan manfaatnya. Untuk apa? Untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayat Al-Quran, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Jadi ayat Quran ini, di antara fungsi dia, iaitulah nak mengingatkan kita tentang asal kejadian kita dan ke mana kita nak pergi. Kemudian disebut dia at-tadabbur, nak supaya kita perhati Al-Quran ini, kita baca, kita teliti dan kita tilik apa yang ada dalamnya. Kemudian yang seterusnya iaitulah beramal dengan Al-Quranul Karim. Artinya 3 kategori Quran: baca dengan lidah, tafakur ataupun tadabbur dengan hati, dan beramal segala isi kandungannya dengan anggota kita insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, di kesempatan yang bertuah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita mengambil kesempatan untuk berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan cara mana? Dengan kita banyak mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan semua ibadat-ibadat yang difardukan kepada kita, di antaranya puasa dan baca Quran serta berqiyam pada malamnya. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Ulama berselisih pandangan bilakah tarikh awal turun Quran. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 24. Yang penting bagi kita Quran itu turun. Tarikh itu tak menjadi perkiraan kepada kita, sebab dia sudah turun. Yang menjadi perkiraan kepada kita, yang menjadi kewajipan dan tuntutan ke atas kita, iaitulah beriman dan beramal dengan Al-Quran itu. Apakah fungsi tanggungjawab Al-Quran? Yang pertama, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda
dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, wal furqan, dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Jadi ukuran kita senang je. Kita nak tahu benda ni benar ke tak benar, tengok dalam Quran. Kalau Quran memperakuinya, maka betul lah ajaran tersebut. Ataupun kita tengok kepada penjelas kepada Quran, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dua-dua ni sudah tepat, kita mengatakan alhamdulillah, dua-duanya sudah cukup. Kerana kemuliaan Ramadan berkait rapat dengan kemuliaan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahawa Ramadan dan Quran akan memberi syafaat kepada orang yang beribadat padanya di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Jadi para jemaah sekalian, para ulama bersepakat bahawa Al-Quran telah diturunkan sekaligus. Nazala marratan wahidah, daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kita ni bila sebut langit, dia ada nama langit. Langit dunia, langit pertama. Langit dunia yang mana? Langit yang paling bawah dengan paling dekat dengan bumi. Itu dipanggil langit dunia. Macam kita hari ni juga, kita hidup atas dunia. Artinya kita hidup di alam sekarang. Hidup di alam sekarang. Peristiwa ini berlaku di bulan Ramadan. Jadi Ramadan dengan dunia, dengan Al-Quran sangat dekat. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, iaitulah hampir 13 tahun di Mekah, dikenali dengan nama surah-surah Makkiyah, dan 10 tahun di Madinah dikenali dengan sebagai surah-surah Madaniyah. Maka kalau kita nak apa saja dalam Al-Quran ini sudah ada, ilmu tentang dunia ada, ilmu tentang akhirat ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu. Dengar tuan-tuan, kita nak jadi orang baik ke tak? Jawabnya tak. Nabi kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik di kalangan kamu, iaitulah orang yang belajar Quran, dia mengajar Quran. Kita belajar, bila kita pandai kita ajar orang. Ini wazifah, tugas yang sangat mulia. Cuma kadang-kadang kita ni malu bila orang tanya, kerja apa ustaz? Allahu akbar. Mengajar Quran aja. Duk rasa kalau boleh jadi pegawai besar tu baru hebat. Bunyi mengajar Quran ni tak apa kemah. Sedangkan Nabi kata sebaik-baik khairukum, sebaik-baik kamu iaitulah orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW menggalakkan kita supaya baca Quran. Dia tak bagi kata satu ayat lah. Nabi kata setiap huruf Al-Quran itu ada 10 kebajikan. Tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladdallin, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Berapa ayat? Maaf, 7 ayat, tapi berapa huruf ada? Artinya satu huruf diganda sekali, diganda 10, maka sangat sudah banyak kita ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Ahlul Quran, para sahabat radhiyallahu anhum, sentiasa memperelokkan bacaan Al-Quran dan menjadikannya sebagai santapan kepada rohani mereka, melaksanakan hukum-hukum dan pengajarannya, serta menegakkan titah perintahnya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada mereka sebagai pemerintah di atas muka bumi. Jadi generasi dulu berpegang dengan Quran, beramal dengan dia, mereka menjadi pemimpin. Mari zaman kita hari ni, orang berpegang dengan Quran untuk apa? Untuk dimusabakahkan. Hebat, negara kita nombor 1 dalam musabakah antarabangsa. Oh, bangga kita boleh hadiah tu hadiah ni. Tapi bila main sampai peringkat nak melaksanakan undang-undang Quran, jangan kita pula menjadi negara nombor 1 yang menentang undang-undang Islam. Ini benda ajaib, benda yang pincang. Saya ingat tuan-tuan masih ingat lagi, tahun lepas saya sudah senaraikan beberapa perkara ajaib di bulan Ramadan. Ini antara benda ajaibnya. Saya nak tambah lagi tahun ni. Yang tahun lepas mungkin kita sudah bincang lebih daripada 20 perkara. Tahun ni saya kata di antara benda ajaib kita dengan Quran, iaitulah kita anak orang Islam
dengar Al-Quran, mak kita, nenek kita, tok kita baca, kita dengar pula di corong-corong speaker masjid duk baca Al-Quran, tapi bila kita buka baca Quran tak boleh baca. Ajaib wallah. Saya kata di zaman kita hari ni, zaman pen boleh baca Quran. Jangan main-main hari ni. Tuan-tuan beli pen, letak ayat Quran, dia boleh baca. Tapi kita hak manusia yang ada akal, ada pemikiran ini, yang cerdik, boleh sana sini, tak boleh baca Quran, maka kita mengatakan ini juga di antara perkara ajaib yang berlaku sesama kita. Jadi para jemaah sekalian, janganlah kita menjadi manusia ajaib dengan kitab Allah. Sebab apa? Di antara soalan-soalan bocor, di antara soalan yang akan ditanya dalam kubur, iaitulah kita akan ditanya tentang Allah, kita ditanya tentang Rasulullah SAW, sebagaimana kata Nabi, bi tuftanun, dengan aku kamu akan diuji. Dan kita juga akan ditanya tentang apakah kitab kamu. Bagaimana kita nak kata Al-Quran sebagai kitab, kalaulah Quran yang ada di tangan kita ini tidak dibaca dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak diamal. Yang sedih sekali bagi saya tengok, dahlah tak reti baca. Bila orang buka kelas Quran, bila buka tempat tadarus Al-Quran, dia tak mari pula. Subhanallah, 2 kali ajaib. Tak pandai, bukan satu benda yang pelik, tak pandai. Tapi tak mau belajar, itu benda pelik. Ada orang kata, kalau saya tak pandai baca Quran, ustaz duk kempen suruh khatam Quran di bulan Ramadan. Ini benda ajaib, ustaz yang ajaib. Dia punya hujah. Nak kata syaitan pun syaitan kena ikat. Dia punya hujah pemikiran sendiri. Kita kata para jemaah sekalian, peluang masih terbuka. Bagaimana cara? Contohlah, saya buat contoh di masjid kita ni. Kita ada halaqah baca Quran sekali dengan tafsir. Tuan-tuan atau puan-puan yang tak reti baca Quran, mari masjid ni, ambil Quran, pegang. Kadang-kadang dia pegang Quran apa terbaliklah kata. Biar budak-budak tegur tu, ayah terbalik tu, tak apa. Naknya duduk dalam halaqah Quran, dengar orang baca. Kalau boleh ikut. Bila orang khatam, insya-Allah dia termasuk di kalangan orang yang khatam Quran, sebab dia duduk dalam halaqah khatam Quran. Mari zaman baru ni, dia panggil zaman orang berpegang dengan mazhab wasafi, nama dia mazhab WhatsApp tu lah. Oh, dia buat grup, dia cari 30 orang grup, ataupun 50 orang, 60 orang, dia bagi. Awak hari ni baca daripada ayat 1 sampai setengah juzuk. Dia ni pula baca-baca, masing-masing baca entah di mana, di alam maya. Pukul 5 petang istihar, kita dah khatam Quran sekali. Jawab dia, boleh khatam Quran apa? Baca setengah juzuk lah boleh pahala. Itu dia panggil, bahasa orang sekarang dia panggil khatam Quran online. Jawabnya tak jadi lagu tu. Sebab kalau kita duduk dalam halaqah sekali, semuanya baca, satu orang baca, 2 yang lain dengar, jadi. Tapi kalau duduk mai rumah masing-masing, entah dia dunia mana dia ada, cuma lepas tu dia istihar, dia baca dah mengikut muqarrar yang diberikan, kita mengatakan itu tidak. Itu cara orang ambil upah, nak hadiah pahala ke orang mati lah tu lagu tu. Nak panggil 30 orang, bagi 1 juz seorang, bagi RM10 seorang, lepas tu khatam. Itu lain. Jadi para jemaah sekalian, bila timbul isu lagu ni, saya bagi penyelesaian. Orang yang tak pandai baca Quran, macam dia nak sudah dapat pahala juga, mari duduk dalam halaqah Al-Quran, maka kita akan dapat duduk di sini. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ni kadang-kadang tak pandai baca Quran, tetapi nak suruh baca Quran tak boleh, nak suruh belajar tak mau, nak suruh dalam halaqah Quran pun tak mau. Maka apa yang saya nak kata lagi, tuan-tuanlah sendiri akan menanggung kerugiannya di akhirat kelak. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang rugi, manusia yang Allah Ta'ala dah beri peluang kepada kita berpuasa pada siangnya, berqiyam pada malamnya, dan juga baca Quran pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, mana-mana masjid di bulan Ramadan semuanya telah berkempen menggalakkan masyarakat supaya membaca Al-Quran. Di antara pesanan kepada orang berpuasa, yang pertama sekali, kita berpuasa puasa yang hakiki, haqiqatus saum, hakikat puasa mengikut ulama fiqh, iaitulah meninggalkan makan, minum, melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Tetapi hakikat puasa
Bila kata berpuasa, artinya selain daripada yang ditakrifkan tadi, makan, minum dan perbuatan itu, iaitulah kita kena berpuasa daripada maksiat dan mungkar. Tersebut dalam hadis, Nabi kata rubba saim, mungkin ada di kalangan orang berpuasa, hazzu min siyamihil ju' wal atash, bahagian dia dalam puasa hanya boleh lapar dengan dahaga, pahala tak dapat. Sebab apa? Sebab mulut tak makan, masuknya tak ada, tapi keluar banyak. Habis orang atas dunia ni dia gomong belaka. Lebih-lebih lagi di saat akhir, tengah-tengah kita duduk berpuasa tahun ni, tiba-tiba timbul isu dalam negara dan luar negara, iaitulah berlakunya tuduh-tuduhan fitnah terhadap ulama dan juga beberapa isu yang berkait dengan negara Teluk. Saya tidak bercadang untuk mengulas apa yang berlaku di negara Arab, tetapi sebagai seorang Muslim yang kita pandai menulis, sama ada melalui Facebook ataupun blog ataupun apa saja, kita kena ingat setiap ulasan kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ada benda yang kita tak tahu, kenapa negara ni putuskan hubungan dengan orang ni, dan kenapa negara ini dituduh sebagai sekian-sekian. Sama juga dengan para ulama dituduh. Kita tak jumpa pun dengan orang tu, tapi bila mari tuduhan disebarkan dalam kumpulan kita, maka kita forward juga. Jadi para jemaah sekalian, janganlah kita menjadi manusia yang berpuasa tapi hilang pahala. Kata di Jabir bin Abdullah, iza sumta, bila kamu berpuasa, falyasum sam'ak, puasalah telinga kamu daripada mendengar benda-benda yang tak baik. Wa basarak, puasa mata kita daripada tengok benda-benda yang tak baik. Kita hari ni kalau kita keluar daripada rumah, kita akan tengok benda-benda yang tak baik. Paling tidak pun kita akan tengok manusia yang mendedahkan aurat. Orang yang beli barang, dia bungkus barang, tapi dia tak bungkus aurat dia. Kita pun semangat juga nak pergi. Sebab itulah saya kata, bulan Ramadan ni tak sebanyaklah merayau-rayau di pasar-pasar. Baru ni ada seorang pendakwah bagi nasihat. Dia kata kalau kita nak beli barang, nak beli makanan, kita tengok siapa penjual dia. Jangan tengok hak comel. Kita tengok yang patuh syariat, pakaian dia tutup aurat, molek-molek. Kita utamakan, bukan makna salah beli tempat lain. Maka menjadi polemik, perbalahan di kalangan setengah pendakwah ini duk sibuk, kenapa nak menyempitkan, kenapa? Kita bukan soal itu, soalnya nak menggalakkan. Bahkan kalau boleh kita beritahu, saya tahu makanan di sebelah tu lebih nampak lebih menarik, tapi saya beli tempat awak ni sebab kita tengok penjual dia tutup aurat. Beritahu. Ini juga salah satu daripada uslub dakwah, nak menggalakkan orang supaya patuh kepada syariat. Pada peringkat awalnya mungkin dia tutup kerana nak jaga dia punya aurat, dan mungkin lepas pada itu dia memahami bahawa menutup aurat itu juga boleh membawa kebaikan-kebaikan yang lain daripada kehidupan dia. Kita mengatakan ini baik. Yang ketiga, walisanaka 'anil kazib, jangan sekali-kali menyakiti orang dengan lidah kita dan juga dengan tangan kita. Mulut puasa tak makan, tapi lidah duduk cakap hal orang. Mulut puasa tak makan, tapi tangan duduk menulis, mengomen, mengulas hal orang. Maka saya mengatakan berpuasalah semua. Maka wala yakun yaum saumika yaum fitrika sawa. Jangan kita jadikan hari kita berpuasa dan hari kita berbuka puasa sama. Para jemaah sekalian, di antara lagi amalan yang patut kita lakukan, tadi saya dah sebut, banyak tadi dah sebut tentang baca Quran. Hari ini sudah berlalunya setengah Ramadan. Apakah Al-Quran kita yang kita baca sendiri sudah jaga sampai setengah apa ni Quran ataupun masih belum? Maka carilah masa yang sesuai sebelum masa sudah tidak ada bagi kita. Dan yang ketiga, lakukanlah salat malam, salatul qiyam bersama dengan imam sampai sudah. Kempen salat tarawih ni lama dah kita kempen, setiap tahun kita kempen supaya para jemaah pergilah ke masjid. Tapi jangan utamakan tarawih saja, salat lain tak pergi. Ada orang ni Masya Allah, dia kata, saya ustaz tarawih tak miss, 23 rakaat sekali dengan imam confirm. Lepas tu kita tanya dia, subuh mayam mana? Di rumah. Zuhur, di rumah. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk dalam perkara ajaib, tuan-tuan. Sebab apa perkara ajaib?
Yang fardu tu patut diutamakan, tapi yang fardunya cincai. Tetapi yang sunat tu jaga betul-betul. Mau dia panggil tarawih awal pergi, solat-solat lain tak pergi, kita mengatakan kena pergi belakang. Pergi salatul jamaah dan pergi juga solat tarawih. Dan bila pergi solat tarawih, saya minta supaya tuan-tuan bersabar. Salatlah bersama imam sampai sudah. Kerana Nabi nak bagi bonus, Nabi kata man qama amal imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah, maka ditulis baginya pahala qiyamul lailatin. Jadi siapa dia lari tengah jalan, boleh pahala ke tak? Jawabnya bolehlah, setakat yang dia lari. Wallahu a'lam. Jadi pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.